Hai, selamat pagi semua. Hari ini tajuk kita tanggungjawab terhadap masyarakat. Hidup berjiran. Kamu semua tahu tak apa itu jiran? Jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah atau tinggal setempat di kawasan kejiranan, taman perumahan, sama ada di kiri dan kanan, hadapan atau belakang rumah kamu, atas dan bawah bagi rumah flat atau kondominium. Dalam berjiran, kita perlu ada adab atau ada kesopanannya, ada tata caranya. Apa itu adab berjiran? Pertama, adab berjiran yang pertama ialah tolong menolong. Apa itu tolong menolong? Sebagai contoh, semasa aktiviti bergotong royong, kita perlu sentiasa tolong menolong jiran-jiran. Dan juga seperti sekiranya jiran sakit, kita hendaklah membawa jiran ke klinik apabila diperlukan. Adab berjiran yang kedua ialah bertegur sapa. Kita perlu sentiasa bertegur sapa dengan jiran, iaitu perlu mengucap salam dan senyum apabila berjumpa jiran. Adab ketiga ialah berkunjung ke rumah jiran. Kita digalakkan berkunjung ke rumah jiran apabila kita dijemput ke majlis-majlis kerajaan seperti hari raya, majlis kesyukuran, majlis perkahwinan dan sebagainya. Adab berjiran yang keempat ialah kita digalakkan menghantar makanan ataupun menjamu jiran-jiran makan di rumah kita. Adab berjiran seterusnya ialah prihatin dengan jiran. Apa itu prihatin? Prihatin ialah mengambil berat. Salah satu contoh, cikgu bagi contoh pertama. Apabila jiran sakit, kita perlu menziarahi jiran tersebut. Dan lagi satu contoh cikgu bagi, apabila kita melihat ada pencuri masuk di rumah jiran kita, kita perlu menelefon pihak polis. Seterusnya, menjaga kebersihan. Kita perlu menjaga kebersihan kawasan rumah dan persekitarannya. Kita perlu sentiasa membersihkan halaman rumah. Jangan membuang sampah di merata-rata tempat. Persekitaran bersih, hidup lebih sihat. Sampai sini saja pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat manfaat dari topik yang kita telah belajar, hidup berjiran. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Salam sejahtera kepada Puan Salina bin Mat Seho. Nama saya Lim Kashan dan nombor matrik saya 10 DPM 20F2068. Saya dari Kedas DPM 2B. Hari ini saya ingin membentangkan beberapa isi mengenai tanggungjawab individu terhadap masyarakat.
Tanggungjawab pertama individu terhadap masyarakat adalah menjaga kebajikan golongan remaja. Masyarakat yang hidup dalam suasana bekerjasama dan mengambil berat antara satu sama lain sudah tentu dapat menjana satu aktiviti yang menyumbang kepada kebajikan masyarakat setempat. Pelbagai jawatan boleh diwujudkan seperti Jawatan Pembangunan Insan Remaja yang merancang dan menyusun pelbagai aktiviti seperti kem motivasi dan program jati diri untuk memenuhi keperluan dan kebajikan golongan remaja. Tanggungjawab kedua individu terhadap masyarakat adalah kita haruslah mempunyai semangat bergotong royong. Kita hendaklah mengalahkan aktiviti gotong royong secara kerap. Melalui aktiviti gotong royong, jiran dapat berkumpul dan bekerjasama sambil berbincang tentang aktiviti yang akan dilakukan. Apabila berkumpul dan berbincang, mereka akan dapat mengenali antara satu dengan yang lain sekaligus membolehkan seseorang itu mengenali hati budi jiran mereka dengan lebih dekat. Hal ini dapat digambarkan melalui pepatah Melayu yang mengatakan bahawa tidak kenal maka tak cinta. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh dilakukan secara bergotong royong ialah membersihkan kawasan taman, menyediakan hidangan untuk kenduri kendara dan sebagainya. Melalui cara ini, kita dapat menjalin dan meningkatkan hubungan sesama jiran. Tanggungjawab ketiga individu terhadap masyarakat adalah kita haruslah menghayati budaya kunjung mengunjungi. Kita mesti menyemarakkan budaya kunjung mengunjungi dalam kalangan rakyat sebagai langkah untuk memupuk dan mengekalkan semangat kejiranan. Dalam hidup bermasyarakat, kita digalakkan menjarahi jiran kita. Melalui aktiviti ini, kita akan mengetahui masalah dan kesusahan yang dialami oleh jiran kita. Sebagai contoh, kita perlu melawat ke hospital kita mendapat berita bahawa jiran kita dimasukkan ke hospital kerana menghidap sesuatu penyakit atau kemalangan. Walaupun pepatah Melayu ada mengatakan bahawa berat mata memandang berat, lagi bahu memikulnya. Namun, sebagai jiran, kita mestilah berpegang pada prinsip cubit paha kiri, paha kanan terasa juga. Maksudnya ialah jika kita mempunyai semangat kejiranan yang tinggi, kita akan mendapat merasai segala kesusahan dan keperitan yang dialami oleh jiran kita. Jadi, melalui lawatan kita ini, sekurang-kurangnya kita dapat meringankan penderitaan yang dialami oleh jiran kita. Tanggungjawab keempat individu terhadap masyarakat adalah kita haruslah mengekalkan amalan bertegur sapa. Amalan bertegur sapa secara manusia merupakan titik permulaan terjadinya hubungan yang mesra dan erat dalam kalangan masyarakat. Sekap-sekap bertanya khabar boleh mewujudkan silaturahim yang baik dengan masyarakat sekeliling. Menerusi amalan bertegur sapa, hubungan kita dengan masyarakat boleh menjadi lebih erat, saling bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman. Amalan bertegur sapa perlu dilakukan oleh setiap orang dan menjadi syarat utama dalam membentukkan hubungan akrab serta selesa hidup dalam berkomuniti. Setakat ini sahaja perbincangan saya terhadap tanggungjawab individu terhadap masyarakat. Terima kasih. Seterusnya saya akan menyambung dengan
cadangan dan pendapat. Kita seharusnya melaksanakan tanggungjawab kita dengan berkesan, berlandaksaan nilai murni dan etika di bawah baris panduan yang ditetapkan oleh agama, budaya masing-masing serta negara. Tanggungjawab juga haruslah selaras dengan aspirasi untuk mewujudkan sebuah keluarga, masyarakat dan negara yang bermoral sepenuhnya supaya segala matlamat dapat dicapai. Kita mestilah sentiasa berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab bagi memastikan hidup dalam keadaan aman dan damai, harmoni dan selamat. Melalui melaksanakan segala tanggungjawab, kita juga boleh memperbaiki diri. Contohnya, dapat menanamkan disiplin yang tinggi dalam diri kita. Selain itu, kita juga boleh menghargai waktu kita dan dapat menghabiskan masa lapang kita dengan perkara-perkara yang sangat berguna selaras dengan peribahasa masa itu emas. Seterusnya, orang lain juga akan berpercaya dengan kita. Kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan tepat dan kita akan berpandang tinggi oleh orang ramai. Dengan ini, kita boleh simpulkan bahawa melalui melaksanakan segala tanggungjawab dengan tepat dan teliti, hanya bukan satu perkara yang dapat menolong orang lain, tetapi dapat membantu diri sendiri untuk ke arah yang lebih cemerlang.